Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ada menyatakan pilihan raya umum ke-15 akan dijalankan selepas isu kesihatan COVID-19 ini berjaya diselesaikan. Namun pada masa kini, banyak persiapan sedang digerakkan di peringkat parti bagi menghadapi perang itu. Mahu tidak mahu, PRU15 perlu disegerakan bagi memastikan kerajaan yang dipimpin ini mempunyai majoriti yang kukuh. Dan kali ini kita nak lihat dari aspek persiapan. Begitu juga dengan percaturan komponen parti menjelang PRU15 ini. Untuk membincangkan mengenai isu ini, kita bersama Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi, merupakan penganalisis politik Universiti Malaya di talian ketika ini. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Doktor. Sudah pasti akan berlaku pertembungan antara UMNO Bersatu dan PKR dalam pilihan raya umum akan datang. Bagaimana kita mahu memahami konteks kerjasama semua parti ini? Okey, kita berdasarkan senario semasa, kita dapat lihat bahawa kerjasama UMNO dengan Bersatu ini agak mempunyai laluan yang agak sukar. Perkara asas yang berlaku ialah UMNO terpaksa menyerahkan kursi tradisi mereka itu kepada Bersatu. Hal ini tidak berlaku ataupun UMNO dan Bersatu boleh saja bekerjasama jika fokus mereka di kawasan lain. Misalnya di kawasan yang dibenangi oleh PKR misalnya, ataupun di kawasan yang dibenangi DAP misalnya. Namun dalam konteks Dan kita akan cuba untuk mendapatkan semula Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi, penganalisis politik Universiti Malaya di talian ketika ini. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof, kita ingin melihat kepada isu sebentar tadi semula, iaitu mengenai isu dari segi penggabungan komponen-komponen parti ataupun bagaimana Prof melihat kepada PRU15 nanti, parti-parti ataupun penyatuan parti-parti dalam suasana politik di Malaysia ini. Okey, dalam konteks politik semasa kita dapat lihat bahawa isu kerjasama politik ini khususnya di antara Bersatu dengan UMNO ini mendapat laluan yang sukar kerana mereka mempunyai pasaran undi yang sama. Sekiranya misalnya mereka yang dilawan mereka fokus kepada kursi yang dibenangi oleh PKR atau DAP misalnya, ini tidak akan berlaku dengan yang begitu kuat. Masalah yang perkara asas ialah UMNO sukar untuk menyerahkan kursi tradisi mereka. Apatah lagi sekiranya berlakunya pengalihan kursi tradisi yang mereka yakin menang. Sekiranya pengalihan kita 50 kursi kepada Bersatu, 50 kursi kepada UMNO, secara otomatik akar umbi pasti UMNO melihat bahawa situasi ini menyebabkan UMNO tidak kembali dominan. Dan ini akan menyebabkan berlaku sama ada dalam bentuk sabotase politik ataupun undi proses di peringkat dalaman. Di antara kedua-dua parti tersebut. Ini sesuatu yang menyukarkan dalam kerjasama antara UMNO dan Bersatu. Ia upamalah sekiranya nak meminta PAS dengan Parti Amani bekerjasama dan terpaksa serah kursi, amanah terpaksa serah kursi kepada Parti PAS. Jadi suasana ini agak sukar dalam konteks politik kerjasama ataupun membentuk blok pada pilihan umum akan datang. Dan yang terbaik yang dapat kita lihat ini sekarang ialah masing-masing bertanding kepada kursi yang mereka yakin menang. Maksudnya kursi itu free for all dan akhirnya apabila menang mereka akan duduk semula dan membincangkan tentang pembentukan kerajaan baru ataupun memberi kerjasama Perikatan Nasional tersebut. Ini merupakan satu cara untuk mengatasi masalah tersebut. Namun kena ingat walaupun strategi atau penyelesaian tersebut dibuat, makanya sama ada Bersatu ataupun UMNO, masing-masing mereka akan kehilangan pengundi mereka yang tersendiri sebab mereka bertarung di tempat di kawasan pasaran undi Melayu yang menjadi tumpuan. Itu sebab saya kata patutnya fokus kepada bertanding di kawasan yang dibenangi PKR ataupun DAP yang bukan rakan sekutu mereka. Jadi asas yang utama ialah untuk menyerahkan kursi tradisi. Ahli-ahli UMNO yang kita tahu pada 2018 itu mereka mempunyai
mempunyai setu yang kuat antara Bersatu dengan UMNO. Dan ini masih sukar mereka diterima. Walaupun kalau kita lihat dari segi kepimpinan atas, barangkali mereka boleh duduk semeja, tapi untuk akar umbi itu barangkali kerana jumlah yang mereka ada begitu ramai, jadi itu sukar untuk dileraikan. Jadi sesiapa pun jadi presiden, parti UMNO misalnya akan mengalami dilema yang besar untuk menghadapi pilihan umum akan datang berdasarkan dilema tersebut. Dan pada hemat Prof sendiri, apakah bentuk gabungan terbaik dalam menawan Putrajaya seterusnya bolot majoriti kerusi di Parlimen? Ya, idealisme mereka, mereka perlu bekerjasama antara PAS, Bersatu dan UMNO. Tapi masalahnya, kalau peringkat atasan boleh saja diatur dengan mudah, tapi untuk diterima di peringkat bawah ni, misalnya cawangan-cawangan UMNO di kawasan cawangan UMNO di bahagian ni agak sukar. Sebab yang banyak bertarung ataupun banyak berjuang mempertahankan UMNO di peringkat akar umbi pada ujung harapan ini ya ahli-ahli mereka. Yang ahli mereka tahu betapa ketika itu UMNO pelbagai label jelekan dan pelbagai label digunakan untuk menjatuhkan UMNO. Namun UMNO walaupun tewas di tingkat kerajaan, tapi kekuatan UMNO itu masih ada dan lihat mulai bangkit. Jadi masalah utamanya ialah tekan balik kepada ajian kursi dan saya idealnya kiranya mereka berdasarkan kemenangan yang lepas, saya kira barangkali itu boleh dipertimbangkan. Namun masalahnya Bersatu akan mendapat kursi yang lebih kecil kerana Bersatu parti yang membentuk Bersatu yang kuat kebanyakan datangnya daripada parti UMNO. Prof, apakah peranan dan percaturan PAS dalam persaingan parti-parti politik ini untuk mendapatkan kemenangan? Saya lihat PAS dalam konteks ini memang sangat intim dengan parti Bersatu. Ini kita dapat lihat bahawa Bersatu merupakan teras parti pemerintahan pada masa sekarang. Lebih-lebih lagi, parti Bersatu, presiden mereka ialah Perdana Menteri Malaysia. Namun saya kira apabila parlimen itu berubah, saya kira pendirian PAS akan berubah. Dan kita tahu PAS semacam sebuah parti politik, mereka akan melihat parti mana yang boleh memberikan manfaat kepada mereka. Kalau masa sekarang mereka melihat parti Bersatu memberikan manfaat mereka dari segi jawatan, jawatan menteri, timbalan menteri, jawatan JST, maka mereka menyokong penuh kepada parti Bersatu. Namun selepas pilihan raya umum akan nanti, berdasarkan parti mana sama ada parti UMNO akan dominan atau parti Bersatu yang lebih dominan, PAS akan ke arah parti mana yang lebih banyak manfaat dari segi kepentingan politik mereka sendiri. Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi, penganalisis politik Universiti Malaya atas kupasan itu.